Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Yang Angking. Saya dari SCKC Zhonghua Lutong. Tajuk kajian saya adalah kaedah main peranan dapat meningkatkan kemahiran pertuturan bahasa Cina di kalangan murid tahun 3. 1.0 refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Tahun ini saya telah mengajar bahasa Cina di kelas 3H. Kelas ini mempunyai 38 orang murid. Di antara murid ini, mereka terdiri daripada 18 orang Cina dan 20 orang Bumi Putra. Sekolah ini merupakan sekolah jenis aliran Cina. Bahasa berkomunikasi di dalam sekolah dan bahasa media yang digunakan adalah bahasa Cina. Bagi murid Bumi Putra adalah sangat mencabar. Walaupun murid Bumi Putra sudah belajar 4 tahun bahasa Cina sejak tadika, tetapi mereka masih lemah dalam pertuturan bahasa Cina. Murid kumpulan ini jarang bercakap bahasa Cina. Mereka selalu cakap bahasa ibunda di sekolah kerana mereka berasa lebih selesa dan lebih senang. Saya telah menggunakan video YouTube yang menarik untuk menarik minat dan perhatian murid untuk meningkatkan kemahiran murid dalam pertuturan. Cara ini kurang berkesan kerana kepantasan bahasa YouTube yang terlalu cepat dan murid tidak dapat ikut. Kaedah motivasi Talk Leadership juga dijalankan untuk mengalahkan murid bertutur semasa dalam Google Meet. Dan kaedah ini hanya berkesan bagi murid yang pandai bertutur bahasa Cina sahaja. Mereka lebih gigih dan aktif dalam Google Meet. 2.0 fokus kajian. Kumpulan sasaran bagi kajian saya kali ini adalah murid kelas 3H yang lemah dalam kemahiran pertuturan bahasa Cina. Mereka selalu diam saja dalam Google Meet dan tidak beri respon sepanjang PDPR dijalankan. Ada di kalangan mereka akan live meeting jika dipanggil untuk memberi respon. 3.0 objektif kajian. Objektif kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pertuturan bahasa Cina, meningkatkan minat murid dalam mempelajari pertuturan bahasa Cina. 4.0 ciri-ciri responden. Tahap penguasaan pertuturan bahasa untuk 10 orang murid ini adalah berada pada tahap lemah iaitu tahap 1 dan tahap 2. Dalam kajian ini, saya menamakan 10 orang murid tersebut dengan nama sandaran iaitu murid A, murid B, murid C, murid D, murid E, murid F, murid G, murid H, murid I, dan murid J. 5.0 pelaksanaan kajian. 5.1 tinjauan masalah. Pertama, pemerhatian Google semasa Google Meet. Saya akan memerhatikan tingkah laku dan respon murid dari semasa ke semasa di dalam Google Meet semasa saya mengajar. Saya juga akan mengenal pasti sama ada mereka memberi respon atau tidak semasa dalam talian. Tinjauan kedua adalah tinjauan maklum balas Google Meet. Menganalisis maklum balas atau cara murid menjawab soalan yang dikemukakan semasa PDPR melalui Google Meet. Ketiga adalah tinjauan soal selidik. Saya akan memberi soal selidik dalam bentuk Google Form untuk mengenal pasti masalah 10 orang murid yang tidak beri respon. Saya juga akan menyoalkan tentang bahasa yang digunakan oleh murid tersebut dalam kehidupan harian. 5.2 analisis tinjauan masalah. Tinjauan masalah. Pertama, pemerhatian semasa Google Meet. Pemerhatian telah dijalankan ke atas 20 orang murid yang menghadiri Google Meet. Ada murid yang bermain dan bercakap dengan adik-beradik semasa Google Meet. Kebanyakan murid sering menunggu jawapan apabila daripada guru semasa diberi latihan. Semasa Google Meet dijalankan, terdapat 3 orang murid tidak memberi respon semasa guru panggil.
Ada 2 orang murid yang terus meninggalkan meeting semasa saya panggil nama kerana takut dan kurang yakin diri. 5 orang murid ada maklum balas tetapi tidak dapat bercakap dengan lancar dan betul. 10 orang murid dapat respon dengan baik. Di dalam maklum balas Google Meet, kelemahan murid dalam pertuturan semasa menjawab soalan secara lisan dan berkomunikasi dengan guru semasa PDBR melalui Google Meet ditinjau dengan terperinci. Bahagian murid tidak dapat bertutur dengan lancar dan betul. Kesiapan pertuturan yang sering dilakukan oleh murid tersebut adalah berikut. Tidak berupaya bertutur dengan betul, tidak menjawab soalan, kesalahan penggunaan bahasa yang sesuai. Tinjauan soal selidik, hasil soal selidik, punca murid tidak memberi respon di kalangan 10 orang murid tersebut adalah seperti berikut. 3 orang murid tidak faham soalan yang dikemukakan, 5 orang murid tidak tahu jawapan, 8 orang murid tidak pasti jawapannya betul atau salah, 7 orang murid ada idea tapi tidak tahu memberitahunya dengan bahasa Cina. Bahasa pertuturan murid di rumah adalah seperti berikut. 7 orang bercakap Iban, 1 orang bahasa Melayu, 1 orang bahasa Inggris dan 1 orang bahasa Cina. 5.3 pelaksanaan kajian. 5.3.1 kaedah mainan peranan. Strategi yang saya digunakan saya untuk mencapai objektif adalah kaedah main peranan. Main peranan bermaksud melakukan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. 5.3.2 analisis yang digunakan untuk menentukan kejayaan. Rubrik kemahiran pertuturan bahasa Cina dalam jadual ini. Dan juga selain itu saya juga memberi soal selidik kepada murid saya untuk mengumpul maklumat tentang peningkatan kemahiran pertuturan bahasa Cina dan minat murid dalam mempelajari pertuturan bahasa Cina. Catatan pemerhatian dari semasa sesi kaedah main peranan dibuat untuk mengenal pasti kelebihan dan kelemahan kaedah dari semasa ke semasa. Cara pelaksanaan, guru memberi link Google Meet kepada murid. Guru memberitahu tarikh dan masa kelas dijalankan. Guru memaparkan skrip main peranan dalam bentuk PowerPoint. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan dalam pasangan. Murid latih tubi bertutur dengan bantuan skrip yang dipaparkan secara bergilir-gilir. Setiap sesi latihan pertuturan adalah selama 30 minit. Guru memberi bimbingan kepada murid jika mereka tidak pandai. Tarikh dan masa pelaksanaan adalah dalam jadual ini, dan ini adalah skrip pertama, skrip kedua, dan skrip ketiga. Tapatan 5.4 tapatan kajian. Dari aspek meningkatkan kemahiran pertuturan bahasa Cina, tapatan soal selidik adalah seperti dalam jadual ini. Nilai min yang mencecah 4.0 ke atas bermaksud penggunaan kaedah main peranan dapat meningkatkan kemahiran pertuturan bahasa Cina. Analisis dokumen. Melalui analisis dokumen berdasarkan rubrik kemahiran pertuturan bahasa Cina, kaedah main peranan telah memberi kesan yang positif dalam membantu murid meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur. Dari aspek meningkatkan minat murid dalam mempelajari pertuturan bahasa Cina, tapatan soal selidik adalah seperti dalam jadual ini. Nilai min yang mencecah 4.0 ke atas bermaksud penggunaan kaedah main peranan dapat meningkatkan kemahiran pertuturan bahasa Cina. Analisis gambar. Gambar ini menunjukkan murid sedang memberi tumpuan yang sepenuhnya
dalam sesi latihan kaedah main peranan yang dijalankan di dalam Google Meet. Gambar ini menunjukkan murid berasa yakin diri dan berani mencoba semasa menjalankan sesi latihan kaedah main peranan melalui Google Meet. Catatan pemerhatian, inilah adalah catatan pertama. Suasana semasa Google Meet adalah selesa. Murid-murid membuka kamera, mereka berasa sangat selesa. Kebanyakan murid tidak berasa takut. Semasa saya panggil nama mereka, mereka ada memberi respon dan menunjukkan usaha untuk mengikut seksi latihan. Murid ada keinginan untuk mencuba. Murid dalam kumpulan kecil lebih fokus. Ketika dalam kumpulan kecil, murid mempunyai lebih banyak masa untuk berlatih. Secara berpasangan, murid menjadi lebih aktif. Catatan kedua, murid kelihatan lebih bersemangat. Ada 4 orang murid angkat tangan untuk menunjukkan minat ingin mencuba latihan main peranan. Murid lebih berani kerana sudah ada pengalaman. 5 orang murid dapat bertutur dengan lebih lancar. Semua murid telah melibatkan diri secara aktif. Walau bagaimanapun, terdapat 5 orang murid masih belum bertutur dengan lancar. Catatan 3, murid lebih selesa dengan menunjukkan muka senyum dan lebih berani. Kerana ada pengalaman, murid dapat bercakap dengan lebih lancar. Semua murid telah terlibat secara aktif. Murid seronok kerana dapat berkomunikasi dengan rakan. Murid bertindak balas dengan cepat apabila tiba giliran mereka. Murid memberi tumpuan sepenuhnya semasa sesi berlangsung. Murid berasa yakin ketika bercakap melalui kaedah main peranan. Terdapat 2 orang murid masih belum bertutur dengan lancar. Guru telah memberi dorongan dan pujian kepada pelajar yang telah meningkatkan kemahiran pertuturan. Pendekatan kaedah main peranan merupakan sesuatu kaedah pengajaran yang baru bagi saya. Melalui kajian ini, saya telah mempelajari pendekatan baru dan dalam pengajaran saya. Saya juga mempelajari banyak ilmu yang baru dalam kajian tindakan ini. Berharap kesemua ilmu ini boleh membantu saya menjadikan seorang guru yang lebih matang dan berjaya. Cadangan untuk kajian seterusnya, walaupun peningkatan kemahiran pertuturan bahasa Cina murid tidak tinggi, tetapi kaedah ini telah berjaya meningkatkan minat murid untuk mempelajari bahasa Cina. Murid masih lagi belum menguasai kosakata yang mencukupi. Selain daripada latihan bertutur, saya juga perlu berusaha untuk menambahkan penguasaan kosakata murid. Murid ada memberi respon sepanjang sesi dan tiada murid live meeting lagi apabila dipanggil. Cadangan saya untuk kajian seterusnya adalah guru boleh memberi gambar dan minta murid mencipta perbualan sendiri berdasarkan situasi dalam gambar. Selain itu, saya juga mencadangkan penggunaan peta buih untuk membimbing murid mencipta perbualan sendiri. Sekian saja pembintangan saya buat kali ini. Terima kasih.